membahasakan kepelbagaian bangsa dan agama. Kesemuanya hidup harmoni, menjadikan konsep kesederhanaan sebagai nadi di bawah tampuk pemimpin berintegriti menjadi bukti kesederhanaan Malaysia, contoh terbaik dunia. Terima kasih pengemudi acara, jemaah hakim yang budiman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia dari bumi Afghanistan. Melayu India, Baba dan Nyonya, ayu rupawan, wajah dikenal. Berbaju Melayu, putih warnanya. Bolehkah abang masuk meminang? Sedang hadirin sekalian, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak dalam ucap nama beliau ketika persidangan antarabangsa mengenai pergerakan kesederhanaan global GMM di Kuala Lumpur menakrifkan kesederhanaan sebagai fitrah dan intipati ketinggian manusia terhebat. Hampir 300 delegasi dari 71 buah negara mengagumi kesederhanaan Malaysia yang dipraktikkan bukan sahaja dalam pertahankan tekad, malah mencakupi penerimaan, kebebasan, toleransi, keadilan dan keamanan. Sidang hadirin sekalian, pada hari ini saya ingin bawa anda semua menyelami bukti dan intipati pidato saya ini berdasarkan 3 peribahasa dan bidalan Melayu yang saya belajar selama ini. Peribahasa pertama, menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak terputus, tepung tidak berselerak. Saya amat mengagumi Malaysia. Rakyat ini berbilang kaum selama 5 dekad. Terdapat 80 suku etnik dan 3 kaum utama berasaskan satu rukun negara, berpaksikan satu Malaysia. Saya tahu Malaysia pernah diuji dengan pelbagai cabaran seperti peristiwa berdarah 13 Mei 1969, Kampung Medan dan Kampung Rawa serta Hindraf. Biasalah, sedangkan lidah lagi kan tergigit. Ini kan pula masyarakat berbidang bangsa dan agama. Namun, tahun demi tahun, sifat toleransi dan integrasi semakin berkembang dan gemilang. Masyarakat Malaysia dapat menyesuaikan diri dalam kepelbagaian tanpa sifat prejudis. Masyarakat Malaysia menolak fahaman ekstremis. Golongan fanatik pula diketepi dan ditepis. Saya difahamkan oleh rakan-rakan saya di Malaysia bahawa perpaduan di negara ini dipupuk secara kecil lagi dan dalam setiap lapisan masyarakat. Saya tahu bahawa sesungguhnya hanya dengan berusaha kita akan berjaya. Jika tidak, apa kono ejau, tomononya ejau, aku pulang, engkau di mana? Pemahaman kesederhanaan melalui ideologi satu Malaysia sebeginilah yang perlu untuk terus dipahami agar keamanan tanah air terus terpelihara. Sidang hadirin sekalian, peribahasa kedua, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Bidalan ini adalah untuk menggambarkan bahawa sesuatu pekerjaan itu perlu dilakukan dengan tekun dan sabar supaya insya-Allah pekerjaan itu berhasil juga. Apabila krisis subprima menyerang negara Unipolar Amerika Syarikat pada tahun 2007-2008 akibat daripada pemberian pinjaman kepada mereka yang kurang berkelayakan disebabkan perasaan tamak mengejar keuntungan, ingin mengutip faedah atas pinjaman, hutang tidak dilaksanakan, sistem kewangan dilumpuhkan. Maka institusi kewangan seperti Fannie Mae dan Freddie Mac pun terkorban akibat ideologi kapitalis yang menjadi Tuhan. Seluruh dunia mula risau. Jiwa jadi kacau. Malaysia pula tenang bersahaja kerana sistem perbankan Islam dijadikan sandaran. Maka tidak hairanlah
Malaysia terus-menerus menerima pelaburan asing bersih sebanyak RM13,000 walaupun dalam keadaan iklim ekonomi dunia yang tidak menentu. Malaysia, walaupun saiznya kecil, ilham dan ide kesederhanaannya cukup terbilang. Makin terbuktilah sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, sehari selima benang, lama-lama menjadi kain juga. Sedang hadirin sekalian, peribahasa ketiga, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Mengapa? Kerana Malaysia tidaklah sebesar mana. Penduduknya hanya 28 juta. Tetapi peranan Malaysia dalam isu keamanan serantau dan sejagat jangan sesekali dipandang enteng. Isu hak dan keamanan rakyat Palestin diperjuangkan zaman berzaman, diperkuatkan lagi dengan lawatan yang amat hormat Datuk Seri Najib ke Palestin pada bulan Januari yang lalu. Jika idea kesederhanaan Malaysia boleh menjadi penamat kepada konflik 40 tahun kerajaan Filipina dengan Barisan Pembebasan Islam Moro pada November tahun lalu, saya, Abdul Matin dari negara Afghanistan, percaya bahawa sesungguhnya idea kesederhanaan atau wasatiyah ilham yang amat berhormat Datuk Seri Najib juga boleh menjadi penamat kepada konflik Israel dan Palestin. Memakmur negara, mensejahtera rakyat, sebuah janji ditepati. Dunia bahagia tidak melarat berkat ihtizam pemimpin terhormat. Jangan sekalian, tuntasnya Malaysia sememangnya contoh terbaik dunia. Untunglah rakyat Malaysia hidup aman dan bahagia. Semuanya kerana Malaysia mempunyai pemimpin yang punya ide yang bernas. Pesan saya buat rakyat Malaysia, jangan bercakaran hanya kerana perbezaan ideologi. Bersatu dan berganding ibarat aur dan tebing, supaya insya-Allah Malaysia tidak tertanding. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada